Alright, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua murid-murid. Hari ini ialah hari terakhir kita akan mengadakan Google Meet. Pada dengar ada bercakap ni ya? Ada tak? Okey. Ini adalah satu topik kita yang terakhir ya, 9.6. Selepas ini kita tamat. Bila tamat, maka tidak ada lagi Google Meet lah. Yang ada setiap minggu kita akan buat ialah kuis latihan untuk ulang kaji. Okey. Baik, diteruskan tajuk kita hari ini bab 9.6 sumber bumi dan geologi gunaan. Ini awak boleh rujuk pada buku teks awak pada muka surat 270. Okey, 270. Baik, air permukaan dan air bawah tanah. Okey, air ada dua jenis kita tahu. Yang pertama air di permukaan, yang kedua ialah air di bawah tanah. Apa dia air permukaan? Air permukaan senang, air yang kita jumpa atas permukaan bumi. Contohnya air laut, air kolam, air sungai, air tasik. Okey, itu ialah air permukaan, air parit, air longkang. Okey, dan air di permukaan ini boleh tercemar akibat pembuangan daripada pendestrian dan perumahan. Contohnya hang buang sampah dalam parit, pergi dalam sungai. Kilang buang sisa toksik masuk dalam sungai. Ataupun baja yang berlebihan daripada kawasan pertanian pun boleh mencemarkan air di permukaan. Air yang kedua ialah air bawah tanah. Air bawah tanah ialah air yang berada di bawah permukaan tanah. Okey, dia duduk di antara butiran-butiran tanah sehingga batuan. Dekat dalam kerak bumi kita ni ada batu-batu, ada pasir-pasir, tanah-tanah kan. Celah-celah tu mengandungi air. So air ini kita panggil air bawah tanah. Okey. Dia boleh tercemar tak? Boleh juga. Kalau ada baja kimia ataupun racun yang berlebihan, boleh meresap masuk ke dalam tanah dan dia juga boleh mencemarkan air bawah tanah. Okey. Kalau kat kampung-kampung, kampung hampa, ada air telaga. Air telaga tu ialah contoh air bawah tanah. Okey. Seterusnya kita ada mineral economy. Mineral economy di bumi terdiri daripada mineral logam, mineral bukan logam dan mineral nadir. Ada tiga jenis logam, bukan logam, nadir. Okey. Contoh yang logam, biji besi, biji timah, emas. Selalu dengar kan lombong emas, lombong biji timah. Kalau awak belajar geografi, belajar sejarah. Itu ialah mineral logam. Okey. Yang bukan logam seperti arang batu. Okey, arang batu. Dan juga petroleum. Okey. Mineral nadir mengandungi satu atau lebih daripada 17 unsur nadir bumi yang dijumpai dalam kerak bumi. Iaitu contoh dia ialah dia bahan yang asal. Bahan yang berasal. Mineral yang terlalu asal. Dia unsur-unsur yang asal. Okey. Dia suka dipisahkan kerana dia suka bercampur-campur dengan logam nadir yang lain disebabkan oleh sifat-sifat unik itu. Mineral itu boleh digunakan dalam teknologi moden seperti komputer, DVD, handphone, TV dan lain-lain. Oleh itu, mineral nadir bumi amat penting kepada perkembangan ekonomi negara dan dunia. Petroleum arang batu digunakan untuk bahan api. Macam mana boleh terbentuknya petroleum?
Okay, tengok gambar tu, berjuta-juta tahun dahulu tumbuhan mati secara semula jadi. Ini berjuta-juta tahun punya cerita, bukan kemarin punya mati ya. Pokok ataupun dinosaur yang mati dulu, berjuta-juta tahun dulu, dia mati, dia kena kambuh dengan tanah. Okay. Dia terkambuh berapa lama selepas berjuta-juta tahun, dia terkambuh bawah tanah. Sisa itu akan menjadi lumpur. Kemudian di bawah tekanan dan haba yang tinggi, lumpur-lumpur yang terhasil dari pokok tadi tu akan bertukar perlahan-lahan menjadi arang batu. Okay. Dia berasal daripada pokok saja. Kalau arang batu ni pokok, dia takkan terhasil daripada dinosaur. Okay. Yang jadi petroleum ialah hidupan. Contoh dia dinosaur, rimau, gajah zaman-zaman dulu kala mati terkambuh dalam tanah. Okey, ataupun daripada laut, di dasar laut tu ikan besar-besar, ikan jos mati tenggelam dasar laut. Kemudian lama berjuta-juta tahun dia akan tertanam semakin jauh ke dalam bumi. Dia tertanam lama-lama, dia akan jadi lumpur. Lumpur itulah yang akan menjadi petroleum. Sebab tu selalunya tempat cari gali petroleum ni ada di tengah laut. Okay. Banyak ikan-ikan mati yang bertukar menjadi petroleum setelah berjuta-juta tahun. Apa petroleum yang mereka korek hari ni ialah hasil binatang yang mati berjuta tahun dulu. Okay, kalau hari ni punya ikan termenung mati kat dasar laut, dia akan jadi petroleum sejuta tahun kemudian. Bukan sehari dengan cerita, berjuta-juta tahun. So itu proses pembentukan arang batu dan petroleum. Alright. Kita tengok proses seterusnya, proses hidrothermal. Pernah tak pergi mandi kolam air panas? Bukan ambil air masak bolang kolam pergi mandi, bukan. Ni air panas sendiri, automatik. Okay, tahukah anda tentang sebab air kolam menjadi panas? Air tu dipanaskan oleh haba daripada bumi secara semula jadi. Ini kita panggil sebagai hidrothermal. Okay, mana mai haba tu? Tidak lain dan tidak bukan magma ataupun cecair gunung berapi yang berada di dalam bumi. Bawah perut bumi kita ni ada magma. Okay, yang warna merah ni magma ni. Okay, dia kalau duduk dekat dengan permukaan, dia akan memanaskan. Contohnya kat situ ada telaga ataupun ada tasik, ada kolam, maka air kolam itu akan jadi panas. Okay, proses ini kita panggil sebagai hidrothermal. Okay. Dan pemanasan ini juga boleh dijadikan sebagai sumber tenaga elektrik. Mereka buat penjana tenaga elektrik kat situ, dan mereka pun boleh menggerakkan turbin dan mendapatkan tenaga elektrik, boleh hantar pergi ke rumah-rumah. Okey. So ini ialah hidrothermal. Kesan buruk daripada aktiviti manusia. Aktiviti manusia tidak dirancang dengan baik boleh memberikan kesan buruk. Iaitu penyahutanan, tebang hutan banyak-banyak. Pertanian, buka ladang banyak-banyak sangat. Perindustrian, buka kilang banyak-banyak. Pembakaran terbuka, bakar rumah, bakar kilang semua berasap keluar. Asap motor, asap kenderaan. Apa kesan dia? Kesan tanah, banjir kilat, kepupusan flora dan fauna. Hari ni nak cari harimau Malaya pun susah nak jumpa lautan. Okay. Pencemaran air, udara, bunyi ataupun pemanasan global. So ini ialah kesan daripada aktiviti manusia yang tidak dirancang dengan baik. Sebab itulah adanya hutan simpanan, kawasan rekreasi, kawasan yang tidak dibenarkan pembalakan untuk memelihara alam sekitar. Okay, baik. Ada soalan?
Kalau tak ada, praktis formatif 9.6 soalan nombor 1. Praktis formatif 9.6 soalan nombor 1 di dalam buku latihan. Okey, ni gambar dinosaur. Habis gambar dinosaur, kita ada peta konsep. Habis peta konsep, kita ada refleksi. Habis refleksi, kita ada latihan sumatif. Habis latihan sumatif, kita ada jawapan. Jawapan bagi segala latihan. Ayo, patutlah hampa semua jawab betul. Okey,